Selamat datang ke channel Jiko Chong, dan hari ini Jiko Chong akan sambung untuk siri tutorial bab-bab penting matematik SPM, dan bab yang akan dibincangkan dalam video ni adalah bab 7 matematik tingkatan 3 iaitu pelan dan dongkakan. Jadi bab ni sebenarnya adalah bab yang sangat penting kerana muncul untuk semua kertas percubaan yang Cikgu Chong perhatikan, dan saya percaya memang dalam setiap ujian yang anda duduk di sekolah juga akan nampak bab ini. Jadi mari kita lihat jenis soalan yang biasanya muncul untuk kertas percubaan. Jadi di sini kita perhatikan sebenarnya untuk bab ni biasanya kita akan nampak dalam dua bentuk, iaitu sama ada kita diminta untuk lukis secara berasingan atau lukis semuanya dalam bentuk sukuan. Jadi apabila kita diminta untuk lukis berasingan tu, kita biasanya akan diminta untuk lukiskan pelan, dongkakan depan atau dongkakan sisi. Jadi untuk bab ini, biasanya dia akan muncul untuk bahagian B atau bahagian C kertas 2. Jadi kalau muncul dari bahagian B itu, biasanya markahnya akan di antara 9 atau 10 markah. Manakala kalau muncul dalam bahagian C, dia mungkin hanya 4 atau 5 markah sahaja. Jadi kita mesti kena mahir untuk lukiskan ketiga-tiga lukisan ini. Jadi untuk pelan tu sebenarnya adalah pandangan daripada atas, dongkakan depan tu maksudnya pandangan daripada depan, dan dongkakan sisi itu adalah pandangan daripada sisi lah. Jadi kita mesti kena bayangkan macam mana bentuk 3 dimensi itu menjadi bentuk 2 dimensi lah. Selepas dikemetkan mengikut arah pandangan. Seterusnya kita perhatikan bentuk kedua pula, iaitu kita diminta untuk lukiskan dalam bentuk sukuan. Jadi pertama sekali kita mesti kena telitikan macam mana susunannya, iaitu biasanya saya akan galakkan pelajar untuk ingatkan huruf pertama untuk setiap satu sukuan, iaitu ini adalah pelan, ini adalah depan, ini adalah sisi. Jadi sebenarnya kita boleh hafalkan dengan gunakan S, D dan P. Jadi terpulang kepada anda macam mana gunakan cara anda ingatlah. Jadi biasanya saya akan gunakan saya dah pandai. Jadi biasanya untuk 45 darjah ni akan diberikan, dan sama juga biasanya dia akan uji 2 daripada 3 tu lah. Jadi biasanya dia akan bagi salah satu dulu, lepas tu kita diminta untuk lukiskan 2 yang selebihnya. Jadi sama juga kalau kita nak lukiskan kaedah 2 tu, kita pun ingat seperti tadi, iaitu S, D, P. Jadi sisi itu akan sentiasa di atas 45 darjah. Lepas tu di tepi sisi itu adalah depan, dan di bawah tu adalah pelan. Biasanya saya gunakan saya dah pandai. Jadi ini adalah jenis soalan yang kedua yang saya perhatikan semakin popular lah. Jadi kita mesti kena bersedia macam mana kita lukiskan atau jawabkan soalan seperti ini. Jadi sebagai persediaan untuk SPM Matematik adalah wajar untuk kita mahirkan dengan dua kaedah lah. Iaitu sama ada kita diminta untuk lukiskan secara berasingan atau lukiskan dalam bentuk sukuan. Jadi seterusnya saya akan sediakan dua contoh, di mana satu contoh tu kita akan lukiskan dalam bentuk sukuan, dan satu lagi kita akan lukiskan satu persatu. Jadi tanpa melengah masa, mari kita perhatikan contoh tersebut. Jadi untuk membolehkan semua lihat macam mana lukis pada kertas ujian yang sebenar, saya akan gunakan contoh pada kertas ni lah. Jadi di sini kita perhatikan contoh ini. Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ni. Jadi kita mesti kena lukis pada kertas kosong yang diberikan, dan tidak boleh gunakan kertas graf lah. Jadi arahan atas ni sebenarnya untuk bekalkan sikit maklumat, iaitu darjah 7 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K ialah keratan rentas seragam prisma tegak itu. Jadi perhatikan di mana keratan rentas tu adalah bahagian ni ya. Ini adalah keratan rentasnya. Lepas tu tapak ABVL ialah sebuah segi empat sama yang terletak pada sata mengufuk. Segi empat MKJN ialah sata condong, diberi bawah ML sama dengan DE sama dengan EF sama dengan FG dan GH, dan NP sama dengan TU sama dengan 2 cm. Biasanya untuk ukuran yang atas ni kita perlu tandakan sendiri kat sini lah, sebab kadang-kadang pada labeling tu dia tidak memberikan nilai itu. Jadi kita mesti carikan di mana ML kita tu. ML tu adalah di sini. Jadi kita boleh tandakan ni untuk menunjukkan dia adalah sama panjang lah. Jadi ML tu sama dengan DE. Jadi mana DE tu? DE di sini. Jadi kita perlu tahu ni 1 cm. Lepas tu kita ambil EF tu. EF adalah di sini 1 cm. Jadi memang dia tidak berikan ukuran tu. Jadi kita perlu baca daripada sana
untuk kita tandakan nilai tu. Lepas tu FG tu adalah di sini, ini pun 1 cm. Lepas tu GH tu di mana? GH tu di sini 1 cm. Jadi kita perlu tandakan sendirilah. Dan NP sama dengan TU, jadi NP tu di mana? NP di sini 2 cm. Dan TU tu di mana? TU tu di sini 2 cm. Jadi memang ukuran tu tak diberikan dalam gambar raja tu. Sebaliknya kita perlu bacakan daripada arahan di atas tu untuk mendapatkan maklumat tersebut. Jadi kita kena berhati-hati untuk bahagian tu. Jadi kita perhatikan arahan seterusnya, iaitu A. Dongangkan pembejau tu pada satan mencangcang yang selari dengan LA sebagaimana dilihat dari X. Jadi sebenarnya kita nak lihat atau kita lukiskan dongangkan pandangan dari X lah. Jadi ini untuk A. Lepas tu untuk Y pula kita perlu dilukiskan pandangan daripada Y ni. Jadi begitulah untuk arahan tu. Jadi mari kita lihat sukuan tu. Jadi kita diminta untuk lukiskan dalam bentuk seperti ini. Jadi di sini memang kita sudah dibekalkan pelan. Dan untuk soalan ni mungkin dia nak biasakan belajar dengan bentuk seperti ini. Jadi dia sudah bekalkan X dan Y tu. Jadi sebenarnya kita boleh gunakan apa yang saya ajar tadi, iaitu saya dah pandai. Sekiranya soalan tu tidak bekalkan, kita perlu tahu gunakan sisi depan dan pelan tu. Jadi di sini dia tidak nyatakan mana satu sisi, mana satu depan. Jadi tak apa, jadi kita hanya ikut sepertinya sahaja, iaitu kita lukiskan X di sini, Y di sini. Jadi soalan ni mempunyai 9 markah, jadi kita perlu lukiskan dengan betul-betul. Jadi pertama sekali kita mesti kena pastikan di sini ada bahagian tempat kosong ni. Jadi bahagian tempat kosong ni dia mesti kena sama panjangnya. Jadi kita perlu pastikan ini ada diikuti. Jadi kebaikan soalan ni dia sudah bekalkan semua, maka kita hanya mula dari sini. Jadi perhatikan dia memang gunakan daripada C ni. Jadi kita perlu tahu ini adalah bahagian ini ya. Jadi kita mesti mulakan daripada mana? Kita mesti mulakan daripada bawah ni, iaitu B. Jadi biasanya kita akan lukiskan bahagian yang belakang dulu, sebab bahagian belakang tu adalah yang paling besar. Atau mana-mana satu yang paling besar dulu kita lukiskan dahulu. Jadi kita akan lukiskan dulu B, C, U dan B dulu. Jadi untuk di sini kita boleh lukiskan. Okey. B naik ke atas tu 5 cm. Jadi kita mesti kena gunakan ukuran yang sebenar 5 cm. Jadi kita lukiskan 5 cm. Dan ini boleh gunakan garisan yang padu, iaitu sebab kita nampak bahagian tu. Hanya untuk bahagian terlindung tu yang kita gunakan dengan garis putus-putus. Lepas tu kita perlu tahu dia melintang ke sebelah tu dengan 6 cm. Jadi sebab depan tu kalau kita tengok belakang tu tak ada nilai tu, kita tengok ke depan 6. Jadi kita perlu sukatkan 6. Jadi untuk jawapan kita, untuk labeling tu sebenarnya tidak penting lah, sebab untuk skema tu labeling tu memang tidak ada diberi markah. Cumanya semasa latihan tu kita kena biasakan diri lah. Jadi kita perlu latih. Jadi di sini kita perlu naik ke atas tu 5 cm sekali lagi. Dan pastikan semua sudut tu adalah 90 darjah lah, sebab ini adalah segi 4. Jadi pastikan anda ada lukiskan dengan sudut tegak seperti ini dan sukat betul-betul. Jadi sebelah ni pun 6 cm juga. Okey, selepas tu baru kita lihat ke dalam. Jadi ke dalam tu kita perhatikan bawah ni ada satu bahagian yang terlindung. Maka kita perlu tahu ini ada satu garisan putus-putus. Jadi turun 1 cm. Sebab kenapa? Sebab kita sudah tahu DE ni adalah 1 cm. Jadi turun ke bawah 1 cm. Jadi sukat dari atas tu 1 cm. Lepas tu lukiskan garisan putus-putus ke sebelah. Jadi untuk berhati-hati, sebelah ni pun you sukat 1 cm supaya dia adalah tepat. Jadi sampai sini lukiskan garisan putus-putus ke sebelah. Okey, selepas tu kita perhatikan ada lagi tidak bahagian yang tidak sama rata tu. Ada lagi, iaitu bahagian ini dan juga bahagian ini. Okey, perhatikan yang depan tu adalah 2 cm dan yang ini adalah 1 cm. 2 cm ini adalah bahagian yang nampak. Jadi kita akan
gunakan garisan yang padu, iaitu garisan penuh. Jadi sukat dari atas tu 2 cm. Dan sukat di sini pun 2 cm. Dan gunakan garisan padu ke sebelah. Okey. Lepas tu kita tengok lagi ada bahagian yang bawah lagi, iaitu yang 1 cm. Untuk bahagian yang sengit ini kita tak payah lukiskan lah, sebab bahagian sengit ni memang kita tidak dapat ukurkan. Jadi kita hanya ukurkan yang bahagian rata aja. Jadi yang rata tu dari bawah tu 1 cm. Jadi kita sukat daripada bawah tu 1 cm. Sukat 1 cm. Dan kita lukiskan dengan garisan padu, sebab bahagian tu memang kita nampak. Jadi begitulah untuk pandangan daripada X tu. Jadi untuk kita punya labeling tu, saya nasihatkan kita tak payah lukiskan lah, tak payah kita labelkan lah, sebab memang bahagian tu biasanya tak ada diberi markah. Jadi kita hanya setakat perlu lukiskan. Biasanya pemakahan tu macam mana adalah kita kena lihat kepada yang di luar dulu, lepas tu baru kita perhatikan yang dalam tu. Jadi kalau semua lengkap dan kita punya lukisan tu 90 darjah tanpa ada apa-apa kesilapan tu, biasanya kita akan diberi markah penuh lah. Selepas tu kita lihat untuk XY pula. Untuk pandangan dari Y tu, kita kena perhatikan ini setakat kita lukiskan kita punya keratan rentas sahaja. Sebab kenapa? Sebab ini adalah satu prisma di mana bentuknya adalah sama rata untuk keseluruhannya. Jadi kita hanya perlu lukiskan yang ini. Jadi kita perlu tahu dari mana kita mula, sebab kita lihat ni, kita akan mulakan daripada A, iaitu yang paling tepi di sini. Jadi kena hati-hati ya. Jadi kita kena lukiskan daripada A tu. Jadi di sini A naik ke K itu adalah 1 cm. Jadi kita kena sukatkan 1 cm. Dan ada bahagian yang tidak rata tu, yang sengit tu susah untuk kita lukiskan. Jadi yang tidak rata ni jangan lukiskan dahulu, kita lukiskan yang rata dahulu, iaitu yang AB tu. Jadi untuk AB itu kita perhatikan apakah nilainya, sebab yang nilai ni tidak dibekaukan. Jadi kita perlu cari sendiri daripada atas tu. Okey, kita cuba dapatkan maklumat daripada sini dan kita dapati tapak tu adalah sebuah segi empat sama. Jadi kita tahu ni 6 cm, maksudnya ini pun adalah 6 cm. Jadi ini adalah sengaja susahkan belajarlah. Anda sendiri yang kena carikan maklumat-maklumat tu. Jadi di sini sukatkan 6 cm. Okey, jadi sukat 6 cm. Dan kita akan naik ke atas tu 5 cm. Jadi pastikan setiap sudut tu mesti ikut 90 darjah. Jadi cara macam mana kita lukiskan 90 darjah, biasanya kita letakkan sama rata lah. Kalau sama rata tu memangnya akan 90 darjah. Selepas naik tu kita akan lukiskan CD pula. CD ini adalah 2 cm. Jadi 2 cm kita sukatkan. Lepas tu turun bawah DE 1 cm. Lepas tu untuk EF 1 cm juga. Lepas tu kita ambil GF atau FG tu 1 cm juga. Lepas tu kita akan ada GH tu juga adalah 1 cm. Jadi kita mesti kena sukat betul-betul. Lepas tu turun HJ 2 cm. Dan kita ada satu bahagian yang sengit ini. Jadi bahagian sengit ni kita tak dapat ukur, jadi kita hanya sambungkan sahaja. Jadi begitulah kita punya donggakan Y. Jadi untuk donggakan Y itu tak ada bahagian yang terlindung, maka tak ada garisan putus-putus lah. Jadi biasanya dulu kalau kita perhatikan daripada contoh buku teks tu, kita dapat perhatikan yang bahagian ini dengan ini memangnya kena sama tinggi miah. Dan untuk buku teks tu ada disambungkan. Tapi untuk jawapan kita tak payah sambungkan lah. Kalau kita sambungkan tu terlalu kotor atau terlalu merumitkan ke soalan kita. Jadi kita hanya setakat semak tu dengan lihat adakah ia sama tinggi ke tidak. Jadi pastikan semua sama tinggi. Dan bahagian-bahagian yang kita ada bucu tu sepatutnya kena semua sama tinggi. Jadi begitulah jawapan untuk soalan ni. Dan soalan ni mempunyai berapa markah tadi? Iaitu 9 markah. 5 markah untuk A, 4 markah untuk B. Jadi begitu saja untuk contoh yang pertama ni. Jadi untuk soalan seperti ini kita perlu bersedialah. Jadi kalaulah soalan tu tidak berkaukan margin seperti ini,
macam mana kita nak mula lukiskan tu. Jadi apa yang kita perlu lukiskan dahulu adalah kita perlu lukiskan 4 segi 4 sama di tengah-tengah ini supaya kita boleh mula lukiskan kita punya dongakan tu atau pelan yang diminta itu. Jadi kita perlu tahu kita mesti sukat ni. Biasanya yang ini adalah 1 cm lah. Jadi perhatikan di sini memang dia bekalkan 1 cm, 1 cm, 1 cm semuanya. Jadi pastikan yang tengah-tengah ni perlu seragam dengan 1 cm. Jadi selepas tu kita boleh mula lukiskan. Tidak semestinya kita perlu lukiskan garisan yang panjang ni lah. Kita boleh gunakan 1 cm di tengah-tengah ni cukup. Jadi seterusnya saya akan bekalkan satu lagi contoh di mana kita dimintakan untuk melukiskannya secara berasingan. Jadi mari kita lihat contoh tersebut. Jadi perhatikan contoh ini, kita memang akan dimintakan lukiskan pada kertas kosong saja. Jadi untuk contoh ini, kita tidak diminta untuk lukiskan dalam bentuk sukuan lah. Jadi pertama sekali kita perlu bacakan sedikit penerangan untuk soalan tu. Okay, sebuah propojal berbentuk cuboid dengan tapak segi 4 sama BLKC dicantumkan kepada piramid seperti dalam raja 12 pada sata mencancang BCFM. Tapak ABLKCD terletak di atas sata mengufuk. Jadi bahagian penerangan tu tidak membekalkan apa-apa maklumat tentang panjang untuk sisi itu. Jadi kita hanya setakat lihat daripada gambar raja cukuplah. Jadi di sini arahan tu kita diminta untuk tuliskan A. Tonggakan gabungan berpejauh itu pada sata mencancang yang selari dengan ABL sebagaimana dilihat dari X. Jadi kita perlu tahu pandangan dari X lah, atau tonggakan dari X tu iaitu tonggakan depan tu lah. Jadi di sini B pula adalah Y. Jadi kita mesti kena lukiskan mengikut arahan tu lah. Jangan kita lukis secara terbalik lah. Jadi untuk X tu kita pertama sekali kita kena bayangkannya kemek ke belakang. Jadi kemek ke belakang tu kita akan lukiskan bahagian yang belakang inilah. Satu segi 3 dan satu segi 4 tepat ini. Jadi kita mesti kena sukatkan tapaknya dahulu iaitu yang bawah ni A sampai ke L. Jadi kita sukatkan ini berapa? 5 cm. Yang BL ni ambil daripada belakang ni 4 cm. Jadi jumlahnya adalah 9 cm lah. Jadi kita kena sukatkan 9 cm tapaknya. Jadi kita ambil A tu tapaknya 9 cm seperti ini. Lepas tu yang tengah-tengah ni ada 5 cm tu tandakan supaya kita tahu ni adalah kita ambil B. Tapi kita tak payah labelkan lah sebab labeling tu memang tak ada di bekal markah. Jadi di sini kita perhatikan kita ada BG tu. BG tu adalah 3 cm. Jadi tingginya adalah 3 tambah 4 iaitu 7. Jadi di sini kita akan naik 7. Dan ingat semasa 3 cm tu kita perlu tandakan satu titik lah sebab kita perlu tandakan untuk kita ambil F. Jadi kita ada 7. Atas tu 4 cm, bawah tu adalah 3 cm seperti ini. Lepas tu yang belakang ni pun 3 cm. Jadi kita turunkan 3 cm. Pastikan setiap sudut tu adalah 90 darjah lah. Dan yang bahagian ni adalah 4 cm. Okey. Seperti ini. Dan yang ini kita akan lukiskan garisan sengit tu iaitu ke bawah seperti ini. Jadi macam tu saja. Disebabkan depan ni ada satu bahagian yang tidak rata tu atau sata yang condong tu, yang bahagian tu sebenarnya tak payah dilukiskan lah sebab memang dia kemekkan ke belakang menjadi satu segitiga sahaja. Jadi daripada tonggakan X tu adalah seperti ini sahaja. Tak ada bahagian yang terlindung, jadi tak ada garis putus-putus. Jadi itu untuk A. Lepas tu untuk Y pula, kita lihat macam mana kita lukiskan Y. Jadi untuk lukiskan Y tu, kita akan lukiskan bahagian ni satu segi 4 tepat. Selepas tu belakang ni pun adalah satu segitiga. Dan segitiga tu akan lukiskan segitiga ini sahaja. Bahagian tu sudah di bahagian yang condong tu tak payah dilukiskan sebab dia memang akan dikemekkan ke belakang. Jadi kita kena lukiskan satu segi 4 tepat dulu. Jadi kita punya segi 4 tepat tu kita kena tahu LK itu adalah segi apa sama, maka kita ada 4 cm di sini. Jadi kita lukiskan tapaknya 4 cm dahulu. Selepas tu kita perlu naik 3 cm. Naik 3 cm. Okey, lukiskan segi 4 tepat dahulu.
Jadi pastikan kita punya segi empat tepat tu, semua sudut tu 90 darjah. Lepas tu baru kita lukiskan segitiga yang belakang tu. Jadi segitiga yang belakang tu dia akan naik lagi 4 cm di atas tu. Lepas tu dia akan ada satu garisan di mana ada bahagian yang nampak tu gunakan garisan penuh. Bahagian yang tak nampak tu kena gunakan garisan putus-putus seperti ini. Jadi macam tu lah. Jadi untuk garisan ni kita perhatikan adakah kita perlu lukiskan satu garisan putus-putus, tidak. Jadi sebenarnya tak perlulah sebab dia memang dikemetkan ke sebelah, maka dia tak nampak lah garisan putus-putus tu. Jadi begitulah untuk kita punya B, iaitu pandangan tu daripada Y. Jadi macam tu sahaja. Jadi untuk bab ini memang adalah bab yang sangat popular dan selalu keluar dalam kertas SPM lah. Jadi saya harap adik-adik semua mesti kena bersedia untuk menghadapi jenis soalan sama ada kita diminta untuk lukiskan secara berasingan atau kita diminta untuk lukiskan dalam bentuk sukuan. Dan keutamaannya adalah anda mesti kena latih untuk lukiskan dalam bentuk sukuan lah. Sebab kemungkinan itu adalah bentuk soalan yang baru. Jadi anda perlu tahu yang bahagian tu. Kalau kita diminta untuk lukiskan secara berasingan tu sebenarnya agak mudah sajalah. Jadi saya harap perkongsian ni dapat membantu semua untuk bersedia terhadap SPM yang tidak lama lagi. Jadi anda mesti kena pandai untuk lukiskan pelan, dongangkan depan, dongangkan sisi, sama ada lukis secara berasingan atau dalam bentuk sukuan. Jadi begitu saja untuk perkongsian bab ini. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk perkongsian kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.